Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtad. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَلَا هَادِيَ لَهُ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم Qala Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah pada tengah hari ini 27 Safar 1442 Hijriah bersamaan 15 Oktober 2020 kita panjatkan setinggi puji syukur kepada Allah SWT kita telah sama-sama menunaikan solat fardu zuhur berjemaah yang mana dipimpin oleh Tuan Imam kita Al-Fadhil Ustaz Mazli Nuri bin Mori Al-Jawi dan Tuan Bilal kita, Tuan Muazzin kita ialah Al-Fadhil Ustaz Muhammad Khairul Shah bin Ali Akbar. Dia ucapkan ribuan terima kasih, jazakumullah khairan katsira kepada kedua-dua ustaz yang membantu mengimarahkan menyempurnakan solat zuhur, solat sembahyang fardu zuhur berjemaah sebentar tadi. Dan di mana yang biasa setiap hari Khamis kita akan teruskan kupasan kuliah zuhur kita dengan kupasan buku formula huruf Al-Quran menurut Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullah ta'ala yang disusun oleh Al-Fadhil Ustaz Osman Al-Amani bin Haji Azlan Al-Azhari hafizullah ta'ala. Kita membincangkan tentang sifat-sifat huruf, sifat-sifat huruf yang mana kita telah bincangkan 3 pasangan dari 5 pasangan sifat-sifat huruf yang ada. Maka kita masuk kepada pasangan yang keempat seperti mana yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullah ta'ala dalam syairnya pada matan yang ke-20, rangkap yang ke-23. Matan yang ke-23, wasadun dadun taun dhaun mutbaqatun. Ini yang ditulis oleh Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullah ta'ala. Jadi kalau kita belajar ilmu tauhid, Imam Ibnu Al-Jazari seumpama Imam Abu Mansur Al-Maturidi rahimahullah ta'ala. Dia macam itulah tetap dalam lingkungan imam-imam yang muktabar dalam ilmu tajwid Al-Quran. Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullah ta'ala ini adalah salah seorang dari 2 imam yang muktabar yang besar, Al-Kabir minal kubara dalam ilmu tajwid Quran selain daripada Imam
Asy-Syatibi rahimahullah taala. Jadi walaupun rata-ratanya qurra di Malaysia apabila mengajar ilmu tajwid Al-Quran menggunakan manhaj Imam Asy-Syatibi, kerana mereka rata-ratanya belajar matan Asy-Syatibi, Ustaz Syaril, ada yang hafal pun di kalangan hafiz Quran ni, ada yang hafal matan Imam Asy-Syatibi rahimahullah taala. Tetapi tidak salah untuk kita mempelajari matan Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullah taala. Walaupun ada sedikit perbezaan, tetapi perbezaan itu tidaklah mencacatkan. Ini adalah perbezaan mungkin dari segi furu' ataupun cabang-cabang, segi usul sama. Mereka kedua-duanya bersetuju bahawa ilmu tajwid Al-Quran ini adalah fardu ain, dipelajari oleh tiap-tiap tiap-tiap muslim dan muslimat. Jadi akak-akak pun kena belajar ilmu tajwid Quran ni sekurang-kurangnya untuk faham untuk diri kita sendiri. Kalau tak mengajar orang lain pun, untuk kita faham dan kita praktikkan, kita amalkan ketika membaca Al-Quran. Khususnya untuk tuan-tuan dan puan di sini dalam program penguasaan Al-Quran atau PPQ, bila tuan-tuan dan puan-puan ada ilmu tajwid ini, maka mudahlah untuk tuan-tuan dan puan-puan mengikuti apa yang diturunkan oleh ustaz-ustaz kita ketika bertalaqi Al-Quran. Gitu. Jadi tadi kita dah sebutkan tentang matan yang ke-23, rangkap yang ke-23 dalam syair Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullah, wasadun dadun taun dhaun mutbaqatun. Jadi pasal yang keempat ialah itbaq, lawannya infitah. Huruf-huruf mutbaqah. Disebut tadi dalam matan tu mutbaqah. Itbaq ada 4 huruf. Jadi mutbaqah ni dia sandaran kepada huruf. Hurufun mutbaqatun. Itu maksud dia. Huruf yang melekat ataupun yang terlekap. Gitu. Bila itbaq itu adalah masdar, lekatan atau lekapan. Itu itbaq. Ada 4 huruf disebut oleh Imam Ibnu Al-Jazari. Ada 4 huruf, iaitu sad, dad, ta dan wa. Itu dia. Manakala lawannya pula ialah huruf infitah, huruf-huruf yang renggang, yang terbuka. Itu selain semua huruf, 26 huruf yang selain daripada 4 huruf ni. Kita tahu huruf hijaiyah ada 30. Jadi 4 itbaq, huruf-huruf itbaq, huruf-huruf mutbaqah, ada 4 selainnya infitah, iaitu 26. Jadi yang lain lah, daripada alif sampai ke ya, tolak, sad, dad, ta, dha, itu semua adalah huruf infitah. Daripada alif ba sampai ya. Jadi tak perlulah saya bacakan satu persatunya, kerana tolak 4 saja. Itu mudah. Kita nak ingat. Kalau kita ingat huruf itbaq ada 4, huruf infitah ada 26. Itu dia. Maka itbaq ini pada segi bahasa ialah melekat atau melekapkan. Segi ilmu tajwid, melekapkan tepi lidah ke langit-langit semasa menyebut huruf-hurufnya, yang menyebabkan suara terhimpit antara kedua-duanya. Contohnya aus. Nampak ke langit perginya lidah tu. Aus. Out. Kan? Ya. Out. Au. Memang kalau kita sebut, kita tengok dekat cermin pun kita boleh rasa lidah kita tu naik ke atas, ke langit-langit. Jadi suara terhimpit. Kan? Aus. Out. 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 Kan? Cumanya daripada 4 huruf ni ada satu saja huruf yang mengalami lantunan suara ketika disebut, iaitu huruf ta. Kan? Out. Itu. Yang lain tak ada. Aus tak ada lantunan. Dia jadi keluar bunyi desir. Out, itu tak ada. Jangan tuan-tuan qalqalah, sebab ada yang kita, kalangan-kalangan kita yang membaca bila huruf dad mati di qalqalahkan fi tadalil. Tak betul.
Sebenarnya fi tadlil tak ada qalqalah. Tak ada lantunan, ya, sebab dia bukan huruf qalqalah. Huruf qalqalah ada 5 sahaja. Qaf, ta, ba, jim, dal, kutub, jadin. Itu je. Huruf ba tak masuk. Ada tu. Ustaz cara dalam mengaji tu dia sebut, dia lantunkan. Tadha. Ini tak betul. Yadha ribu. Tak betul. Sebenarnya yadha ribu. Yadha ribu. Ya, tak boleh yadha. Tak boleh, ya. Huruf ba bukan huruf qalqalah. Tu dia. Tetapi huruf dad itu adalah huruf yang tertutup, terlekat. Sebab tu disebut au. Kan? Kan? Au. Dia terlekat, tertahan, suara tu terperangkap, terlekat, sebab lidah naik ke langit-langit. As. Apa? Au. Kan za. Ada kalau kita tengah dengar disebut za. Za. Tak betul, Za. Tidak ada desiran pada huruf za. Huruf za tidak ada desiran. Au. Au har. Zuh fi zuhri. Zuh. Yadharuna. Tu kalau betul-betul, sebenarnya sebut. Jadi kalau kakak mengaji dengan Ustazah Isniati ke, atau Ustazah Nora ke, atau Ustazah Musyrifah ke, Ustazah Atikah ke, penekanan sebutan tu penting, cara menyebut tu. Saya perhati, saya dengar juga, walaupun di balik tabir pun saya telinga pasang. Bukan saya buat bodoh, kata orang kampung saya ontok-ontok, tak. Saya dengar, saya perhati, betul itu cara sebut tu. Jadi akak-akak nak perfect baca Quran ni, kenalah sebutan tu betul. Kan? Nak panggil Syarifah Kashifah ribu-riban tak mampu kita, kan? Nanti korang bukan mengaji Quran, jadi pengaji lain pula, mengaji lagu Hindustan ke, kan? Mengaji nasyid ke, jadi kita pun tak mampu nak ambil dia. Tapi saudara-saudara kita boleh membantu, tanpa dikenakan sebarang bayaran pun untuk mengaji Quran. Jadi akak-akak rajin-rajin lah. Saya perhati orang perempuan ni bab-bab ni rajin sikit berbanding orang lelaki ni. Tapi orang lelaki bukan tak ada yang rajin, ada. Kita tak nafikan ada orang lelaki yang rajin. Tiap PPQ tak pernah tak hadir. Ada yang sampai tak cukup pagi, petang, tak cukup petang, malam mengaji Quran. Bagus. Sikap macam itulah kita nak bila belajar sesuatu ilmu, termasuk belajar membaca Al-Quran. Tu dia. Jadi akak-akak, belajarlah rajin membaca Al-Quran ini. Sebutan tu kena betul. Kemudian lawan kepada itbaq ialah infitah, iaitu definisi bahasanya renggang atau terbuka. Pada definisi istilah ilmu tajwid, infitah bermaksud lidah berjauhan daripada langit-langit yang menyebabkan suara dilepaskan dengan lapang dan terbuka semasa menyebut huruf-hurufnya. Huruf lain tu tak ada masalah. Ab, at, kan? Aj, akh, ad, al, ar, az, as, ash, ag, af, aqa, ak, al, am, an, au, ai. Jadi semuanya terbuka, tidak terperangkap, tidak tertahan, terbuka semuanya. Itu sebut infitah, kan? Terbuka. Tapi terbuka pun kena, sebutan ni pun kena betul, kan? Tak boleh untuk Melayu. Kena sebut, kena latih, ab, at, kan? Bila kita latih sebutan tu, jadi insya-Allah bila kita baca Quran tu mudah. Tidak jadi sin, fa jadi sin. Tu dulu memang macam tu. Fa pun dibaca sin juga. Sin tu dah sin lah. Fa pun dibaca sin juga. Kan? Jadi tak apa pun nak betul, sebutan tu tidak tepat. Jadi kalau fa tu fa, at, sin, as, kan?
Kalau sin, sebutlah dengan gaya senyum. As. Baru perfect. Kalau as, dia tak betul. Sin jadi takut jadi sad. Jadi sebutan tu kena, teknik sebutan tu kena tepat. Itu dia. Jadi itu pasangan yang keempat, sifat-sifat huruf, iaitu itbaq, mutbaqah, lawannya infitah. InsyaAllah pada kuliah kita akan datang, kita akan teruskan dengan setengah yang kedua, matan yang ke-23 dalam syair Imam Ibu Al-Jazari rahimahullah ta'ala ini, iaitu pasal kelimanya idlaq, lawannya ismat. Apa idlaq, apa ismat, kita akan lihat nanti pada kuliah kita yang akan datang insya-Allah. Jadi itulah sedikit kupasan daripada buku Formula Huruf Al-Quran Imam Al-Jazari rahimahullah ta'ala ini. Mudah-mudahan ada manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan, terutamanya yang dan berada peserta program penguasaan Al-Quran, yang mana macam saya sebutkan Saban Minggu. Saya sebutkan Saban Minggu, sebenarnya program penguasaan Al-Quran ni masih lagi terbuka, tidak ditutup. Berapa ramai nak masuk, masuklah, tak ada masalah. Kalau tuan-tuan mungkin waktu yang diperuntukkan itu mungkin tidak berkelapangan, boleh berbincang dengan guru-guru untuk diset pada waktu-waktu yang bersesuaian. Sebab kita tak mahu ada yang menggunakan alasan, namanya naik, dia guna alasan kata saya waktu-waktu ni kena jaga kaunter, kata kena buat urusan ni, urusan tu. Sebenarnya pokok pangkalnya pemahaman daripada kita. Kita nak ataupun tak nak. Kalau kita nak, kata waktu tua, seribu daya. Tak boleh hari Selasa, Khamis pukul 10. Dia tak boleh pagi, petang, pukul 5. Ustaz tak apa, Ustaz boleh tunggu pukul 5 petang. Boleh, tak masalah. Kami fleksi pun pukul 6 akhir sekali. Boleh datang pukul 5 sampai pukul 6. Ustaz, boleh tak Ustaz malam lepas maghrib? Saya lepas maghrib baru saya free. Saya habis pukul 7. Okey, kalau Ustaz tu atau ustazah tu sedia, tak ada masalah. Dan tak mesti pun pada hari yang diperuntukkan. Kalau kata hari itu tak free, boleh tukar hari lain. Tetapi diperuntukkan, memang diperuntukkan hari Selasa dan hari Khamis. Jadi kita akan keluar memo pada ketua-ketua jabatan peserta-peserta ini untuk memberi pelepasan pada hari Selasa dan hari Khamis 10 pagi. 1 jam saja. Kita kerja 40 jam seminggu. Hanya 2 jam saja kita ambil maksimum untuk belajar Al-Quran. Jadi tidaklah menjadi masalah sebenarnya. Jadi kita boleh adjust. Prinsip saya, kalau tanya saya, semua perkara boleh boleh ubah suai, melainkan 2 saja, iaitu tua dan mati. Tua mati tak boleh ubah suai. Tak boleh. Tua, semua orang akan tua. Tak ada siapa pun yang akan forever young ni atas muka bumi ni. Syurga cerita lain. Syurga tu memang umur kita akan, kalau yang lelaki 30 sampai bila-bila pun usia dia, muka dia, wajah dia tu, badan dia macam orang 30 tahun kalau lelaki. Kalau perempuan 17 tahun, sweet 70 forever. The never ending story. Itu dalam syurga tuan-tuan. Di dunia ni satu masa kita akan tua, rambut kita akan putih, mata kita akan kabur, kulit kita akan kendor, gigi kita akan gugur. Itu kata Ustaz K. Hayrawa dalam ceramah dia. Jadi tak usah gunakan alasan-alasan kesibukan, kerana kita boleh adjust, tak ada masalah. Mati pun begitu juga, tak boleh adjust. Sampai masa matilah kita. Tapi yang lain boleh adjust. Tak boleh Selasa, Khamis pukul 10. Apa waktu lain yang boleh? Cumanya berbincanglah dengan tuan-tuan guru kita, dengan ustaz-ustaz kita. Boleh ke tak boleh? Kan? Pukul nak tambah pula, itu nak tambah, boleh tak saya datang rumah ustaz? Tu cerita lain lah. Itu tak masuk PQ. Tapi kalau waktu-waktu yang bersesuaian, pagi 8, 7.30 sampai 7 sampai 6 contoh.
Ya, 7.5 sorry, 7.5 sampai 6. Ya, kerana kami yang awam ni mula-mula awal masuk 7.5. Lewat paling lewat pukul 9. Balik macam tu juga. Paling awal 4.5. Paling lewat pukul 6. Jadi boleh bincang, tak ada masalah. Atau 7.5 sampai 6. Apa waktu yang sesuai untuk tuan-tuan dan puan-puan mengaji, bertelaki Al-Quran dengan guru tuan-tuan dan puan-puan. Ambillah masa tu, tak ada masalah. Kita akan buat catatan. Kan? Ini supaya tujuannya tak lain tak bukan supaya tuan-tuan satu masa nanti boleh membaca Al-Quran dengan baik. Ya, sekumpulannya lepas untuk diri kita, tak lepas kata pandai mengajar orang pun tak apa. Jadi lepas untuk diri kita cukup. Supaya kewajipan fardu ain itu kita berjaya laksanakan. Soal pandai baca Quran, pandai ilmu tajwid itu fardu kifayah, bukan fardu ain. Tapi yang fardu ain ni ialah belajar membaca Al-Quran, belajar ilmu tajwid Al-Quran. Itu saja. Jadi itulah sedikit apa kita boleh kongsikan. InsyaAllah. Maka yang baik itu dari Allah SWT. Yang kurang itu daripada kita, saya juga. Saya sendiri sebagai yang mengaji, yang menyampaikan ilmu sedikit ini, ada kekurangan itu daripada diri saya. InsyaAllah bertemu kita pada kuliah kita yang seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Aku lakukan lazat tafadhil li wa lakum. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.